Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah Ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri kemarin berkenan menerima menghadap mantan Pemerintah Angkatan Bersenjata di Raja Brunei ABDB yang akan bersara dan Pemerintah ABDB yang baru dilantik. Majlis menghadap tersebut berlangsung di Qasar Al-Mizan. Duli Yang Teramat Mulia berkenan menerima menghadap Major Jeneral Udara Datuk Seri Pahlawan Haji Hamzah bin Haji Sahad dan Major Jeneral Datuk Seri Pahlawan Haji Muhammad Hazaimi bin Pol Hassan. Major Jeneral Udara Datuk Seri Pahlawan Haji Hamzah menyerahkan tugasnya kepada Major Jeneral Datuk Seri Pahlawan Haji Muhammad Hazaimi dalam upacara serah terima tugas jawatan pemerintah ABDB pada 1 Mac 2022. Mesyuarat pertama dari musim pemesyuaratan ke-18 Majlis Mesyuarat Negara telah meluluskan peruntukan bagi semua kementerian dan di bawah tajuk kemajuan sepanjang 6 hari persidangan berlangsung. Bagi hari ke-6 kemarin, sidang meluluskan peruntukan bagi 2 buah lagi kementerian iaitu Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi dan Kementerian Tenaga serta tajuk di bawah kemajuan. Sidang pada sebelah pagi dimulakan dengan mukadimah usul peruntukan bagi Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Abdul Muttalib bin Pehin Orang Kaya Seri Setia Datuk Paduka Haji Muhammad Yusof. Menurut Menteri Pengangkutan dan Infokomunikasi, jumlah pendaftaran akaun e-Darussalam menunjukkan peningkatan. Setakat bulan Januari 2022, lebih 208,000 akaun didaftarkan dan lebih 170,000 akaun aktif. Secara keseluruhannya, untuk lebih menggerakkan transformasi digital bagi sektor kerajaan dengan berteraskan pendekatan whole of government, pihak MTIC dan Jabatan Perdana Menteri telah menubuhkan Digitization Policy Task Force, di mana task force ini bertanggungjawab untuk meneliti penggubalan akta dan dasar yang perlu dikemaskini dalam mendukung usaha kerajaan dalam merealisasikan ke arah digital government. Pada masa yang sama, perhatian yang serius turut diberikan bagi mengembang luaskan transformasi digital di sektor swasta. Dalam hal ini, 2 bengkel pendigitalan industri telah diadakan bagi membincangkan penyediaan plan transformasi digital untuk sektor-sektor industri yang dikenal pasti, iaitu bengkel mendigitalkan industri agri makanan, bengkel mendigitalkan industri bagi 8 lagi sektor perindustrian yang tersedarai dalam Plan Indo Ekonomi Digital 2025. InsyaAllah akan disesarkan selesai pada bulan Jun 2022 tahun ini. Menyentuh mengenai penggunaan jalur lebar, Yang Berhormat menjelaskan berdasarkan statistik, kadar pengguna jalur lebar pada tahun 2021 meningkat berbanding tahun sebelumnya. Justru pihak UNN melaksanakan beberapa usaha menambah baik operasi, antaranya meningkatkan kelajuan dan penambahan infrastruktur telekomunikasi. Bagi mengekalkan momentum penggunaan teknologi digital seiring dengan kemajuan teknologi, negara Brunei Darussalam juga membuat persediaan bagi perkhidmatan 5G. Selain dari persediaan infrastruktur, MTIC melalui AITI melaksanakan usaha pemudahcaraan melalui menyediakan frekuensi spektrum bagi teknologi 5G dan mengkaji semua peraturan dan perundangan di bawah AITI berkaitan penyediaan perkhidmatan 5G. Meneruskan ujian rintis atau trial bagi teknologi 5G dan menjalankan program pembangunan kapasiti sumber tenaga manusia ke arah teknologi 5G mulai bulan Mac 2022 sehingga Jun 2022. National Science, Technology and Innovation Framework disediakan bagi menetapkan hala tuju dan strategi yang jelas ke arah pembangunan negara demi mencapai wawasan Brunei 2035.
kepala 7 sains, teknologi dan inovasi ini akan diselaraskan dengan keperluan industri yang terkini dan relevan. Sebagai langkah bagi menggalakkan inovasi, beberapa inisiatif turut dilaksanakan dan dirancang. Antara lainnya adalah melalui CREATES, satu projek penyelidikan dalam membantu menangani dan membendung COVID-19 telah pun dilaksanakan dengan kerjasama pihak Universiti Brunei Darussalam, Kementerian Kesihatan, Singapore Duke NUS Medical School dan EVIT Teknologi Sdn Bhd. Yang Berhormat Datuk Seri Siti Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah turut memberi respon mengenai beberapa isu yang dibangkitkan oleh ahli-ahli yang berhormat mengenai isu payment gateway bagi pembayaran dari luar negara. Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Keuangan dan Ekonomi kedua menjelaskan pada masa ini Darussalam Asset dan 3 buah bank tempatan melaksanakan projek membentuk syarikat usaha sama bagi menyediakan payment gateway atau digital payment hub bagi memudahkan transaksi pembayaran secara digital. Mengongsikan beberapa faedah utama di bawah Digital Payment Hub ini, seperti ia akan membolehkan fund transfer dari akaun ke akaun yang selamat, segera dan cost efektif, dan menggunakan teknologi yang biasanya digunakan oleh peniaga atau kedai untuk menerima pelbagai jenis pembayaran seperti kad kredit, kad debit. Teknologi ini juga dapat membolehkan pembayaran melalui QR code. Pembayaran yang lebih pantas dan pengurusan cash flow yang lebih mudah. Projek ini membolehkan transaksi instantaneous, secure dan auditable yang berkos yang rendah untuk negara melalui kaedah seperti kod QR. Digital Payment Hub ini juga boleh merangsang inovasi financial services dan fintech melalui produk dan value added services. Ia akan mempunyai keupayaan untuk mengintegrasikan dengan merchant acquirers atau wallet dan payment services providers seperti Pocket dan lain-lain. Ia juga mampu menyediakan platform connectivity kepada international payment rails seperti PayPal bagi transaksi pembayaran antarabangsa masuk ke dalam negara, tertakluk kepada pengasahan dan pemantauan kepada protokol dan peraturan tempatan dan juga antarabangsa seperti anti-money laundering. Penambahbaikan sistem pembelajaran dalam talian diharap akan dapat memudahkan sekolah secara maya atau virtual school berjalan dengan lebih lancar. Peruntukan telah disediakan oleh Kementerian Pendidikan bagi membiayai projek National Education Network for Schools bagi 153 buah sekolah. Projek tersebut bertujuan untuk menyediakan perkhidmatan internet yang berkelajuan tinggi dan reliable untuk sekolah-sekolah kerajaan bagi meningkatkan lagi keberkesanan penggunaan teknologi dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Sebelum sidang mendengar pembentangan usul peruntukan bagi Kementerian Tenaga, Dewan meluluskan peruntukan bagi Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Matsudi bin Haji Muhammad Hussein, Menteri Tenaga dalam mukadimah usul peruntukan menjelaskan Kementerian Tenaga dan Darussalam Enterprise bekerjasama rapat dalam membangunkan sebuah pusat inkubasi sektor tenaga di Taman Perindustrian Sungai Liang, SPAP. Inisiatif tersebut berhasrat untuk menjadi landasan bagi memupuk mindset pertumbuhan bagi perusahaan mikro, kecil dan sederhana di dalam sektor tenaga. Kementerian Tenaga juga akan terus memanfaatkan peluang-peluang pembangunan nilai tempatan bukan sahaja di sektor minyak dan gas, malahan juga di sektor kuasa elektrik dan merangka arahan Local Business Development yang khusus untuk sektor ini. Ianya dijangka akan turut menyumbang lebih banyak nilai dalam negeri dari segi perbelanjaan dan pengambilan pekerja anak tempatan. Bagi meningkatkan kapasiti syarikat-syarikat tempatan, Kementerian
Tenaga adalah meneraju program I-Usahawan di sektor tenaga. Kementerian Tenaga akan mempertimbangkan penggunaan teknologi panel tenaga suria terapung. Untuk tujuan itu, beberapa kawasan di sekitar perairan negara dan takungan air telah dikenal pasti bagi menempatkan teknologi tersebut. Untuk menggalakkan penggunaan tenaga solar oleh orang ramai dan sektor swasta, fokus Kementerian Tenaga bagi tahun 2022 adalah untuk memperluaskan lagi program net metering dan memperkenalkan renewable portfolio standards. InsyaAllah, inisiatif tersebut akan meningkatkan penglibatan individu dan syarikat-syarikat di dalam mencapai kelestarian alam sekitar dan iklim supaya ianya akan dapat terus dinikmati oleh generasi yang akan datang. Dalam menangani impak dari COVID-19 yang menjejaskan operasi dan pengeluaran minyak dan gas negara, Kementerian Tenaga telah mengeluarkan satu garis panduan yang dikenali sebagai Notice to Industry on COVID-19 Measures for the Energy Sector. Ianya bertujuan bagi memulihkan operasi-operasi di sektor minyak dan gas dan sektor kuasa elektrik berjalan seperti asal sebelum penularan COVID-19. Pada masa yang sama, Otoriti Elektrik Negara Brunei Darussalam akan meneruskan usaha dalam membentuk rangka kerja pengawal seliaan yang selaras dengan perkembangan sektor kuasa elektrik negara dan akan memperkenalkan perlesenan peralatan dan tenaga kerja bagi memperkukuhkan aspek-aspek keselamatan orang ramai, pengguna dan sektor tenaga elektrik secara amnya. Sidang kemudiannya meluluskan peruntukan bagi Kementerian Tenaga ketika memberi maklum balas dalam perbahasan di bawah tajuk kemajuan mengenai pencapaian RKN 11. Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Keuangan dan Ekonomi kedua mengongsikan setakat 31 Januari 2022, 29 projek telah siap dilaksanakan. Pada masa ini, 79 lagi projek dalam peringkat pelaksanaan. Jadi memang kalau dilihat prestasi fizikal ataupun dan kewangannya masih rendah dibandingkan dengan jumlah RKN 11 keseluruhannya. Tapi langkah berhati-hati di setiap kementerian, jabatan dalam memastikan kaedah dan projek-projek yang akan dilaksanakan mesti diteliti sentiasa supaya dirang ini dipastikan dirang membuahkan hasil dan mencapai objektif saranan wawasan Brunei 2035. Mengenai penyerapan pemasangan panel suria di bangunan perumahan dan bangunan baharu bagi projek pembangunan di bawah RKN ke-12, Yang Berhormat Datuk Seri Setia Juruterawang Haji Suhaimi bin Haji Ghaffar, Menteri Pembangunan seterusnya menjelaskan. Kementerian Pembangunan menyokong projek-projek Building Integrated Photovoltaic BIPV seperti di Pekan Bangar Temburong dan juga projek solar PV yang lain seperti floating solar PV di dalam kawasan reserve air. Dengan adanya mekanisme net metering yang baru diperkenalkan oleh Kementerian Tenaga, aplikasi BIPV ini akan lebih menarik kepada sektor swasta. Mengulas mengenai pembangunan sekolah untuk gunasama dengan Kementerian Hal Ehwal Agama, Yang Berhormat Pihin Udana Khatib Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badarudin bin Pengarah Datuk Paduka Haji Awang Osman, Menteri Hal Ehwal Agama, menjelaskan. Tapi bagi classroom atau bilik-bilik darjah, terutama sekali khusus bagi bahagian agama itu sekarang yang kegunaan agama, ada ruang-ruang untuk latihan-latihan praktikal amali keagamaan seperti mana yang ada di bangunan sekolah-sekolah agama. Dan selain itu ialah keperluan untuk bilik guru-guru yang sudah tentu akan bersingan lah. Dan berarti kata guna sama setakat mana yang kita ni boleh guna sama, tetapi Sidang akan disambung hari ini pukul 9.30 pagi.
6 kes COVID-19 ditempatkan dalam kategori 4 manakala 7 kes berada dalam kategori 5. Sementara itu 2 kes COVID-19 telah meninggal dunia. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Keuangan dan Ekonomi Kedua memaklumkan perkara itu pada sidang media situasi terkini jangkitan COVID-19. Sidang media berlangsung petang kemarin di Dewan Alafiah Kementerian Kesihatan. Sebanyak 3,887 kes baru telah dilaporkan yang membawa kepada jumlah keseluruhannya sebanyak 71,649 orang. Daripada jumlah kes baru ini, 3,048 adalah hasil ujian ART yang telah dimuat naikkan ke aplikasi Bru Health. Manakala 839 adalah dari hasil 4,790 ujian makmar RT-PCR yang telah dilakukan dalam masa 24 jam yang lalu. Sementara itu, 2,112 kes telah disahkan sembuh pada hari ini yang membawa jumlah kes yang sembuh di negara Brunei Darussalam kepada 38,325 kes, manakala jumlah kes aktif ialah sebanyak 33,195 kes. Pada masa ini, kadar pengasingan katil di seluruh negara atau bed occupancy rate pada masa ini ialah sebanyak 10.3%, di mana 370 kes aktif sedang menerima rawatan di pusat-pusat pengasingan. Seramai 32,825 kes positif kini sedang menjalani pengasingan diri di rumah. Semasa sidang media, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Keuangan dan Ekonomi Kedua turut mengongsikan pencapaian program vaksinasi kebangsaan sehingga 1 Mac 2022. Pencapaian program vaksinasi kebangsaan bagi mereka yang menerima 3 dos vaksin ialah 54.9% dari keseluruhan penduduk di negara ini. Manakala kadar 1 dos dan 2 dos adalah masing-masing melebihi 94%. Bagi sekatan pergerakan yang dijalankan dari jam 12 malam hingga 4 pagi, alhamdulillah tidak ada pelanggaran arahan keluar rumah. Telah dikeluarkan denda kompaun di seluruh negara. Sementara itu, Kementerian Kesihatan telah menerima beberapa aduan orang ramai mengenai kod aplikasi Bru Health, di mana terdapat sebilangan orang ramai telah menerima wanar kod Bru Health yang tidak betul. Dalam hal ini, Kementerian Kesihatan sedang berusaha dengan pihak pengendali aplikasi Bru Health, eVit Technology, untuk mengatasi perkara ini. Pengajaran dan penghayatan peristiwa Isra' dan Mi'raj dari Kitab Turath Kifayatul Muhtaj karangan Syed Fathani berkenaan penerapan akidah Ahli Sunnah wal Jamaah dalam institusi keluarga dibincangkan semasa nadwa ilmiah College University Perguruan Agama Sri Begawan Kupu SB yang diadakan secara maya. Acara tersebut adalah bersempena sambutan Hari Kebangsaan Negara Brunei Darussalam ke-38 tahun dan sambutan memperingati peristiwa Isra' dan Mi'raj. Menyertai acara tersebut Dr. Haji Adnan bin Haji Basar, Rais Kupu SB. Nadwa ilmiah ini juga mendedahkan kepentingan menghidupkan karya-karya turath ulama silam yang muktabar dalam memahami nas-nas agama. Separuh jalan di Jalan Kasab berdekatan Simpang 288 Hala Bandar akan ditutup sementara bermula esok 4 Mac 2022 pukul 7.30 pagi hingga 8 Mac 2022. Jabatan Kerja Raya Kementerian Pembangunan dalam siaran akhbarnya menjelaskan penutupan adalah bagi melaksanakan kerja-kerja pemasangan dinding gabion di jalan berkenaan. Sehubungan itu, para pengguna jalan berkenaan dinasihatkan untuk sentiasa berhati-hati apabila melalui kawasan tersebut.
Sebarang aduan, hubungi Talian Darussalam 123 atau live chat Talian Darussalam 833-3123 atau email ke pro@pwd.gov.pn.